Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah kepada sahabat-sahabat yang mengirim salam. Saya tengok kejap mana ni? Kak Majidah, Kak Hasniza Alam Damai, Kak Samsiah, dan sahabat-sahabat yang lain lah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ni insyaAllah kita sambung lagi kepada perbahasan menggunakan kitab karangan Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, iaitu 132 langkah penyucian jiwa. Dan malam ni insyaAllah kita akan masuk dan bincang kepada tajuk yang ketiga pada malam ni insya-Allah, iaitu Abang Man. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Iaitu cukuplah kematian sebagai peringatan. Cukuplah kematian sebagai peringatan, bawah tajuk ataupun pelajaran yang ketiga. Baik. Seorang berkata kepada Daud At-Tai, "Nasihatilah aku, nasihatilah aku." Maka jawab Daud, "Tentera maut sedang menunggu kamu." Maksudnya orang-orang yang telah pun mati dan kini berada di alam barzakh sedang menanti giliran kamu. Sedang menanti giliran kamu. Baik. Kematian merupakan sebaik-baik penasihat dan sebaik-baik pemberi peringatan. Ia sebagaimana yang terukir di cincin Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, "Kafa bil mauti wa'izan ya Umaru." Cukuplah kematian sebagai peringatan wahai Umar. Tuan-tuan, di cincin Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar ukir satu ayat. Ayatnya, "Kafa bil mauti wa'izan ya Umar." Cukuplah kematian tu sebagai wa'izan, pemberi nasihat, wahai Umar. Jadi di dalam cincin tu diukir ayat tu. Kenapa tuan-tuan semua Sayyidina Umar buat benda macam tu? Supaya Sayyidina Umar sentiasa ingat kepada mati. Jadi tuan-tuan semua, diambil daripada kisah ini, kita digalakkan untuk membuat suatu perkara ataupun perkara-perkara yang boleh kita ingat kepada mati. Jadi Sayyidina Umar diambil cincin dia dan diukir, "Kafa bil mauti wa'izan ya Umar." Cukuplah kematian itu sebagai penasihat wahai Umar. Jadi setiap kali cincin ada tangan, dia tengok, dia ingat kepada mati. Sebab kita disuruh memperbanyakkan mengingati mati. Maka ulama-ulama kita, tuan-tuan semua, macam-macam cara yang mereka buat, mengikut kesesuaian, mengikut keadaan mereka sendiri, yang mana mereka boleh ingat pada mati. Ada sebahagian ulama yang berniaga, mereka berniaga, tetapi di atas meja tempat menimbang, tempat kira ataupun kaunter lah, mudah kita bahasakan, dia letak batu nisan. Dia letak batu nisan kat atas kaunter dia tu. Kenapa orang tanya, pasal apa kau di kedai kau ni, di kaunter kau ni ada batu nisan ni? Supaya aku ingat kepada mati. Kalau terlintas dalam kepala aku nak menipu timbangan, aku nak menipu pelanggang, aku nak tipu sukatan dan timbangan dan sebagainya, maka aku ingat mati pasti akan menjemput aku dan suatu hari nanti pasti aku akan mati. Itu sebahagian cara ulama. Sayyidina Umar macam tu. Ada sebahagian ulama, contohnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni terkenal. Tentu semua, siapa tak kenal Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz, dia seorang khalifah yang zuhud. Khalifah yang tak ambil harta dan terkenal dia sebagai seorang yang tak suka pada harta.
Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, setelah dia meninggal, datang orang ke rumah Sayyidina Umar. Jumpa dengan isteri dia. Kata orang ni, wahai Fatimah, isteri Sayyidina Umar, Umar bin Abdul Aziz, mana harta Umar bin Abdul Aziz? Mana harta dia? Kata Fatimah, tak ada. Hai, tak mungkin. Dia seorang khalifah. Dia seorang yang berjawatan besar. Mesti harta dia banyak. Kata dia, tak ada, tak ada. Lalu orang kata, ni di rumah kamu ni kan ada 2 bilik ni. Apa benda ada bilik tu? Kata dia, tak tahulah. Tidak ada siapa pun yang boleh masuk ke dalam bilik tu melainkan suami aku seorang saja. Lalu orang minta suruh buka. Lalu bukalah. Buka bilik pertama, tak ada apa. Ada satu tikar dan satu bekas besin, macam besin. Tempat letak air untuk Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berwudu. Tak ada apa juga. Oh, tak ada dalam ni. Bilik yang kedua dibuka, pun tidak ada apa juga. Cuma ada satu tali besi yang tergantung di bumbung. Tali itu digantungkan di bumbung dan turun ke bawah. Kan? Jadi, orang pun tanyalah, ni tali apa benda ni? Kata isteri dia, tali ni sebenarnya digunakan oleh suami aku untuk malam-malam, lepas dia qiyamul lail, lepas dia semayang apa, dia masuk bilik ni dan dia ambil tali ni, dia lilit ataupun dia belit leher dia. Dia belit dan dia lilit lehernya supaya dia rasa takut. Kalau dia berlaku zalim, kalau dia berlaku tak betul dalam kerajaan yang dia pimpin ini, maka dia akan diseksa pada hari kiamat. Jadi itu sebagai peringatan kepada mati. Jadi ulama' tuan-tuan dia ada cara-cara dia. Okey, banyak saya nak sebut ni yang terakhir. Contoh yang terakhir saya sebut, di Kelantan ada satu ulama' nama dia Tok Selehong, datuk kepada Dr. Ashraf Wajdi. Datuk kepada Dr. Ashraf Wajdi bin Dasuki. Datuk ke moyang, gitulah saya tengoklah. Moyang rasa, moyang. Dasuki bin Ahmad, isteri pada Tok Guru Haji Ahmad tu, anak Tok Selehong. Gitulah lebih kurang. Moyang kepada Dr. Ashraf Wajdi. Di Kelantan, di Selehong, ada di perkuburan Selehong tu, semasa hayat Tok Selehong ni, dia gali kubur dan dia buat satu kubur dan dia buat atap eloklah, dan dia masuk dalam kubur tu untuk rasa macam mana mati, untuk datangkan rasa takut. Yang mana sekarang ni orang panggil suluk Tok Selehong. Dia jadi macam jadi satu warisan lah, warisan dipelihara di satu warisan kerajaan di Kelantan kalau tak silap. Jadi kita boleh datang ke Kelantan dan pergi ke tempat di Kampung Selehong. Ada di sana suluk, tempat Tok Selehong dulu. Dia masuk, dia buat kubur, kemudian dia masuk baring dalam kubur tu supaya rasa takut dan mati. Rasa takut kepada mati, merasai kalau mati macam mana. Dia buat kubur awal-awal lagi. Banyaklah tuan-tuan semua cerita orang ulama'-ulama' ni macam mana mereka buat benda supaya ingat mati. Ada yang simpan kain kafan siap-siap, ada yang pakai serban besar, kain serban dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia simpan kain serban dia, kain kafan dia gulung-gulung dan buat kain serban. Sebab tu serban mereka ni besar. Contoh ulama'-ulama' di Yaman yang serban besar ya. Biasanya serban tu adalah kain kafan mereka. Ulama'-ulama' Sudan, supaya mereka sentiasa ingat, inilah kematian di atas kepala sentiasa. Sebab tu Allah yarham Datuk Ismail kamu kata apa? Kita kena ingat mati setiap hari 70 kali. Itulah contoh-contoh tuan-tuan semua bagaimana ulama' buat ataupun ambil cara mereka tersendiri supaya mereka boleh mengingati mati. Yang penting cara itu bukan cara khurafat lah. Cara itu hanya untuk mengingati mati. Letak batu nisan ke atas meja kaunter tu, bukan nak puja batu nisan tu, nak suruh ingat mati. Datang orang jahil, dia silap faham, dia kata, ni ajaran khurafat apa ni, bawa batu nisan ni. Jadi kena hati-hati jugalah, takut orang silap faham.
Okey, baik. Itu yang dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Jadi tuan-tuan boleh buat macam-macam, tuan-tuan semua, terpulanglah pada kita, cara-cara kita yang mana kita boleh ingat mati, terpulanglah. Baik, lantaran itu orang yang tidak menjadikan kematian sebagai peringatan, tentulah sebarang bentuk peringatan langsung tidak berguna baginya. Oleh itu Nabi SAW bersabda, "Akthiru dhikra hadhimil ladzati, fa innahu la yakunu fi kathirin illa qalla lahu, wala fi qalilin illa ajzahu." Terjemahannya, perbanyakkanlah mengingati pemutus kelazatan, yang memutuskan kelazatan kita, yang menghilangkan kelazatan dan keseronokan kita, iaitu kematian. Nabi suruh kita banyak, akthiru, banyak. Min zikri hadhimil lazat, mengingati benda yang boleh menghilangkan kelazatan, iaitu menghilangkan keseronokan dunia, iaitu banyak ingat mati. Jadi kita bukan banyak ingat mati ni tuan-tuan semua nak suruh sebut mati, 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 mati. Tak, bukan macam tu. Kalau sebut macam tu pun tak jadi kerja juga, kan? Orang kata orang gila juga, kan? Jadi ingat mati ni sentiasa hadirkan apa yang aku buat, apa yang aku lakukan, benda ini pasti akan dibalas selepas kematian aku. Itu Nabi SAW so kita memperbanyakkan kita mengingati mati. Sebab itu dalam permulaan Islam, pada permulaan Islam, Nabi larang kita ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur, kata Nabi SAW. Fazuruhal an. Sekarang ziarahlah kubur. Mula-mula Islam ni, orang Islam tak boleh ziarah kubur, tuan-tuan semua. Sebab apa orang Islam tak boleh menziarah kubur? Sebab Islam ni baru bertapak. Bila Islam ni baru bertapak, tuan-tuan semua, kadang-kadang ada juga yang buat ajaran khurafat dan sebagainya. Bila dah Islam ni kuat dalam jiwa, dah faham dia mana betul, mana tak betul, mana yang syirik, mana yang tak syirik, maka Nabi kata fazuruha. Sekarang ziarahilah kubur. Fa innaha tudzakirukumul maut, kerana ziarah kubur itu boleh memberi peringatan kepada kamu tentang kematian. Jadi dia boleh mendatangkan kita ingat kepada mati. Habis, tuan-tuan semua. Kerana apabila ia diingati dalam keadaan banyak maksiat. Kalau kita tengah buat maksiat, tiba-tiba kita ingatkan mati. Apa jadi? Ia boleh mengurangkan kemaksiatan tersebut. Ini kata Nabi SAW. Kalau tengah buat maksiat, banyak orang yang bergelombang dengan maksiat, tiba-tiba dia ingat mati. InsyaAllah dia boleh berhenti. Ataupun sekurang-kurangnya, dia boleh kurangkan maksiat yang dia sedang lakukan tadi. Dan apabila diingati dalam keadaan kurang ibadat, ia akan memperbanyakkan ibadat tersebut. Kalau orang yang dah tengah buat maksiat ingat mati, dia boleh berhenti maksiat ataupun kurangkan buat maksiat. Kalau orang yang ahli ibadat, bila dia ingat mati, tak cukup lagi aku ni bekal ni. Macam ni, tak boleh ni. Tak boleh nak datang ke akhirat ni. Kalau lagu ni. Kan? Jadi akhirnya, dia akan menambahkan amalannya. Kan? Itu maksudnya. Kalau diingati mati bagi orang yang buat maksiat, dia akan berhenti buat maksiat. Kalau diingati mati bagi orang yang tengah buat taat, dia akan tambah ketaatannya. Sebab itu kita tengok, kan? Ini cerita lah, tuan-tuan semua cerita, kan? Buat tu, ialah saya sendiri pun tak buat. Sebab itu tuan-tuan semua, kita tengok ulama'-ulama', macam mana mereka boleh semayang malam ni banyak. Kita pun kadang-kadang hairan. Imam Ahmad bin Hanbal semayang malam 300 rekaat. Macam mana dia boleh semayang banyak macam tu? Tak rasa penat ke? Tak rasa letih ke? Sayyidina Uthman bin Affan malam-malam semayang 1 rekaat. 1 rekaatnya Sayyidina Uthman. Allahu Akbar. Bila dia takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, habis Fatihah, terus baca surah Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Baca. Sampailah Qul a'udzu birabbin nas. Khatam 1 malam. Baru rukuk. 1 kali khatam Quran dalam keadaan qiyam, berdiri. Allah. Siapa tuan-tuan semua? Sayyidina Uthman. Siapa Sayyidina Uthman? Menantu Nabi SAW 2 kali jadi menantu Nabi. Siapa lagi?
Sayyidina Osman ni orang yang mati syahid. Sebab mati dibunuh. Dan dia tahu dia akan mati syahid. Sebab Nabi dah bagi tahu awal. Ketika dia naik Bukit Uhud, dia naik Bukit Uhud bersama dengan Sayyidina Umar, bersama dengan Abu Bakar, bersama Rasulullah. 4 orang naik Bukit Uhud. Bukit Uhud punya suka Rasulullah naik atas belakang dia ni, dia bergonjang. Bila Bukit Uhud ni bergonjang, tuan-tuan semua, Rasulullah kata, "Uthbut ya Uhud, wahai Bukit Uhud, diam. Sesungguhnya di atas kamu sekarang ni Nabiyun, seorang Nabi. Wa Siddiqun, dan seorang Siddiq, iaitu Abu Bakar. Wa Syahidan, dan 2 orang yang mati syahid. Siapa yang mati syahid? Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman. Jadi Nabi dah sebut dah. Atas belakang kamu sekarang ni Bukit Uhud, seorang Nabi, seorang Siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan 2 orang yang mati syahid. Siapa mati syahid? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman. Dia tahu dia akan mati dibunuh. Jadi tuan-tuan semua, itu kelebihan Sayyidina Osman. Pula tuan-tuan semua, Sayyidina Osman ni seorang daripada 10 orang yang dijamin syurga. Dengan keadaan dia macam tu sekalipun, dengan kelebihan macam tu, dia semayang qiyamul lail malamnya panjang sekali khatam. Jadi bila kita boleh faham gitu, kita boleh rumuslah. Rumusannya apa benda? Kerana mereka itu mengingati mati. Sebab itu mereka boleh menambahkan amal ibadat. Tu. Ada orang cuba mengelak apabila kita berbicara mengenai kematian. Ada orang tuan-tuan semua tak boleh. Bila kita cakap pasal mati aja, dia kata, "Oi, pasal apa cerita mati-mati ni?" kata dia. Cerita bab lain lah. Kan? Saya pernah dimarah oleh seorang pakcik. Mungkin tak apalah, kita anggap dia menegur dengan baik lah. Biasa saya habis kuliah di masjid, saya sebut macam ni. InsyaAllah tuan-tuan semua, kita sambung kuliah kita pada bulan depan. Kalau tak mati lagi lah. Macam tu. Saya sebut macam tu. Kalau tak mati lagi, kita sambung bulan depan. Habis semua kuliah, dia datang. "Ustaz, apa dia sebut mati-mati ni? Mati-mati ni orang tak main-main, orang tak sebut." Masya Allah. Tak apalah, saya halalkan, tak ada masalah. Tapi sebenarnya, buat apa kita nak takut sebut pasal mati? Memang kita disuruh sebut banyak pun, supaya kita ingat. Kan? InsyaAllah kita jumpa kalau masih hidup lagi. Tak apalah. Itu tak ada masalah. Maknanya sekurang-kurangnya kita masih ingat bahawasanya kita ni akan mati. Gitu maksudnya. Baik. Okey, seterusnya. Masih ada sikit lagi. Padahal kita tidak mungkin dapat melarikan diri daripada kematian itu. Justru, apalah gunanya kita mengelak daripada berbicara mengenainya. Situasi yang terbaik ialah anda sentiasa mengingati kematian supaya dapat bersedia menghadapinya. Jika anda sentiasa mengingati kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya sepanjang masa, maka tatkala kematian itu datang, anda akan menyambut kedatangannya dengan penuh tenteram seraya berkata, "Selamat datang wahai pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala." Kalau kita dah bersedia, tak ada masalah. Kan? Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah Ta'ala suka berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Siapa yang benci, tak suka jumpa Allah, Allah Ta'ala pun tak suka jumpa dia. Kenapa jadi tak suka jumpa Allah? Kerana tak ada persiapan mati. Kan? Tak ada persiapan menghadapi kematian. Namun jika anda melupakan kematian, lalu kematian itu datang secara tiba-tiba, sedang anda tidak bersedia untuk menghadapinya, maka anda akan menyambutnya dalam keadaan sesak dada. Kalau kita tak bersedia, tiba-tiba kematian datang. Mati ni dia tak kenal. Dia tak kenal siapa tuan-tuan semua. Muda ke tua, lelaki, perempuan, dia tak kisah tuan-tuan semua. Bila dia sampai waktu dia, dia datang. Saya selalu cerita-cerita ni tuan-tuan semua yang biasa ikuti kuliah saya mungkin ingat. Satu cerita yang berlaku di zaman Nabi Sulaiman AS. Satu orang lelaki masuk dalam majlis Nabi Sulaiman AS. Tiba-tiba ada seorang duduk tengok kat lelaki ni. Dia tenung lama. Dia heran, pasal apa orang duduk tengok lama kat aku?
Dia pun tanya kepada Sayyidina Osman, dia tanya kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah Sulaiman, ni siapa duk tengok aku lama ni? Kata Nabi Sulaiman, ini malakul maut, malaikat maut. Oh, malaikat maut. Pasal apa dia tengok aku lama? Nabi Sulaiman pun tanya, malakul maut, kenapa kamu tengok dia ni lama? Kata dia, Allah Ta'ala suruh aku ambil nyawa dia. Jadi Nabi Sulaiman pun beritahu, Allah Ta'ala suruh dia datang ambil nyawa engkau. Dia pun mula takut. Wish, takut kata dia. Lalu dia pun kata, wahai Nabi Allah Sulaiman, tolong arahkan angin untuk angkat aku dan hantar aku ke negeri India. India ni satu benua yang jauh lah pada waktu tu kiranya. Maka Nabi Sulaiman AS perintahkan angin, kerana Nabi Sulaiman menguasai angin. Dia perintahkan angin, suruh hantar orang tu. Wahai angin, kau hantar orang ni sampai ke India. Angin pun angkat dia pun bawa sampai ke India. Sampai di India, dia tengok malakul maut tadi, yang kita panggil Israel tadi, dah ada di India. Dia pun terkejut. Lalu malaikat Israel pun ambil nyawa dia, lalu mati dia. Kemudian selepas pada tu, malaikat Israel datang berjumpa dengan siapa? Datang berjumpa dengan Nabi Sulaiman. Bila datang jumpa dengan Nabi Sulaiman, kata malaikat Israel tadi, wahai Nabi Allah Sulaiman, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan aku datang untuk menyambit nyawa orang ni, Allah Ta'ala arahkan aku ambil nyawa dia di India. Di India. Tapi aku datang-datang tengok dia ada kat sini. Jadi aku pun rasa pelik lah. Macam mana nak ambil nyawanya, dia ada di sini. Lalu dengan takdir Allah Subhanahu Ta'ala, dia takut kat aku, dia minta aku hantar dia ke India. Sampai je di India, memang betul. Allah Ta'ala suruh aku ambil dia nyawanya di India. Maka dia ambillah nyawanya di India. Apa maksudnya? Setiap ketentuan Allah Subhanahu Ta'ala pasti akan berlaku. Mati pasti akan berlaku pada saat dan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita mintalah Allah Ta'ala jangan matikan kita secara mengejut. Sebab takut tak sempat nak bertaubat. Jadi, sebelum kita dalam keadaan kita sihat-sihat ni, kita bacalah doa supaya Allah Ta'ala tak matikan kita dalam keadaan mengejut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan doanya. Kan? Apa doanya? Doa ni selalu juga disebut oleh Allahyarham Datuk Ismail Kamus. Allahumma la ta'khudna ala ghirrah. Allahumma la ta'khudna ala ghirrah. Ya Allah, janganlah engkau ambil nyawaku ala ghirrah, dalam keadaan secara mengejut. Allahumma la ta'khudna ala ghirrah. Ya Allah, jangan ambil nyawaku secara mengejut. Boleh tuan-tuan? Sempat hafal. Allahumma la ta'khudna ala ghirrah. Ya Allah, jangan ambil nyawaku secara mengejut. Kenapa tuan-tuan semua? Takut tak sempat bertaubat. Kita dah tengah buat maksiat apa, Allah Ta'ala cabut nyawa. Kan? Jadi bagi sakit dulu. Sakit, kita sempat taubat pada Allah Ta'ala dalam sakit tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dosa kita. Yang kedua, tuan-tuan semua, bila kita sakit nazak ni, tuan-tuan semua, kita tahulah keadaan kita nazak dan sebagainya. Benda yang kedua yang kita kena buat, tuan-tuan semua, kita kena sangka baik pada Allah Ta'ala. Husnuzan. La yamutanna ahadukum illa wahwa yuhsinuzan billah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan mati salah seorang pada kamu melainkan dia dalam keadaan sangka baik pada Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan semua, kalau ada mak ayah kita ke, saudara mara kita ke tengah nazak, kita selain kita ajar di telinga dia, ya wahai ayah, mak, la ilaha illallah hajat talqin, kita bisikkan juga di telinga dia. Apa yang kita bisik? Wahai mak, wahai ayah, ayah, mak, sangka baik dengan Allah. Husnul zan, bersangka baik dengan Allah. Apa makna sangka baik? Maknanya Allah Ta'ala buatkan kita sebagai manusia. Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita sebagai seorang Islam. Maka kita sangka baik, Allah Ta'ala tidak akan azabkan kita dengan anugerah-anugerah yang Allah Ta'ala beri ni. Itu makna bersangka baik. Jadi,
Allah Ta'ala mengikut sangka kita. Jadi kalau dekat nak mati tu, sangka kita baik pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan sangka baik kita tadi, Allah Ta'ala tidak akan azabkan kita. Itu. Ingat ni, ilmu ni kena pegang. Kena ingat sentiasa. Terutama sekali kita yang nak meninggal lah. Anak-anak yang kat keliling tu mungkin tak tahu. Jadi kalau mak ayah pun semua nak meninggal, di samping kita sebut la ilaha illallah, kita ingatkan kepada mereka, mak ayah sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bersangka baik. Baik, insya-Allah. Tiada kesukaran yang lebih dahsyat serta lebih perit daripada kepayahan seseorang insan yang didatangi kematian dalam situasi dia tidak bersedia menghadapinya. Tidak ada benda yang paling sukar sekali melainkan tu. Sebab apa tuan-tuan semua? Sebab sekali tu je peluang kita. Peluang kita dah tak ada dah. Jadi, kesukaran yang paling sukar sekali ialah bila mati datang jemput kita, kita belum bersedia. Kan? Kalau kita tengok ceramah Ustaz Ismail Kamus, Allah yarham, kan? Dia selalu sebut, bila nak sedia matinya, bila nak sedia. Kan? Tak ada masa dah, kata dia. Jadi sekaranglah masanya untuk kita melakukan persediaan untuk kita menghadapi mati. Jadi sedia tiap-tiap hari lah, buat dengan amalan tu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Okey, insyaAllah malam besok kita sambung tajuk yang keempat. Jangan bersikap kurang adab dengan para wali Allah. Wali Allah. Okey, antara wali Allah ialah para ulama, para awliya, para salihin. Tuan-tuan, kalau kita nak dapat husnul khatimah, nak dapat mati baik, nak dapat kehidupan yang barakah dan sebagainya, kena beradab dengan wali Allah, para ulama, para salihin. Tuan-tuan tengoklah orang yang mati dalam keadaan baik. Kebiasaannya mereka ni orang yang beradab dengan orang-orang yang soleh. Orang yang tak ada adab dengan orang yang soleh ni, biasanya matinya dalam keadaan tak elok. Gitu. InsyaAllah kita akan bahaskan pada malam besok. InsyaAllah. Baik, ada soalan ya? Nampak ada soalan tadi? Okey, Tuan Jizin. Salam Ustaz, kalau gabung puasa 6 dengan qada, adakah haram berbuka untuk batalkan puasa sunat tersebut sebab puasa qada itu? Ya. Kalau kita puasa qada, ginilah dia punya kaedah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan kamu. Quran sebut umum. Jangan batalkan amalan kamu. Sama ada amalan sunat ataupun amalan wajib. Tetapi hadis kata ayat tu tadi ditujukan untuk amalan fardu ain saja. Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis, al-mutatawwi'u amirun ala nafsihi. Orang yang buat ibadat sunat, dia boleh menguasai dirinya sendiri. Maknanya bila dia nak buka, bila dia nak berhenti ibadat sunat, tak ada masalah. Jadi, yang haram batalkan ibadat tu, ayat Quran sebut tadi, kata ulama, itu ditujukan kepada amalan fardu ain. Jadi puasa kita, puasa qada itu fardu ain. Bila mana kita puasa qada, kita tak boleh buka puasa saja-saja. Sebab apa? Sebab dia adalah puasa wajib. Haram kita berhentikan. Jadi kaedah dia, mana-mana ibadat wajib fardu ain, kita tak boleh buat separuh jalan. Kena buat sampai tamat. Semayang, kita dah semayang zuhur, kita rasa malas pula. Kita pun berhenti, tak boleh, haram. Tapi kalau semayang sunat, tak apa. Puasa qada, puasa fardu qada ni fardu lah. Kita dah puasa. Sampai tengah hari tengok orang buat laksa Penang. Sedap pula laksa ni, kata dia. Kita pun batalkan puasa kita dan makan laksa. Dengan sebab apa? Dengan sebab tak ada sebab apa-apa. Tak ada keuzuran apa. Tak ada sakit, tak ada apa. Maka perbuatan ini adalah haram. Tapi kalau puasa sunat tak apa. Contoh hari ni puasa 6 saja. Puasa sunat saja. Kita pun sampai tengah hari, sedap pula laksa Penang ni. Member bawa. Kita pun buka puasa dan makan laksa Penang tu tadi. Yang ni tidak tidak haram. Tak haram. Tu. Jadi kesimpulannya, mana-mana ibadat wajib fardu ain haram bagi kita untuk batalkan secara sengaja
tanpa ada apa-apa keuzuran. Okey. Okey, insya-Allah tak ada soalan kot ya. Di sini tak keluar pula. Okey. Baik, insya-Allah kalau tidak ada soalan, kita sambung kepada perkara yang keempat malam besok. Jangan biadab ataupun kena beradab dengan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sambungannya pada malam esok, insya-Allah. Pukul 9 insya-Allah. Setakat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna ma yanfa'una, rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.